Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, jadi hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak menggunakan GNS3. Jadi perkara pertama, pelajar kena download dulu lah GNS3 dalam website GNS3, iaitu gns3.com. Jadi pelajar pilih operating system yang digunakan. Setelah selesai download, jadi pelajar akan dapat paparan seperti yang saya tunjukkan ni. Di belah kiri kita ada beberapa device lah. Antara lainnya adalah router, switch, PC, security device dan beberapa device yang lain. Di bawah sekali kita ada kabel. Tapi apa yang pelajar dapat adalah secara default saja. Maksudnya router tak ada, Windows Server tak ada, Windows XP ataupun Windows 10 tu tak ada lah. Jadi saya nak tunjukkan bagaimana pelajar boleh menggunakan router ataupun insert router di dalam GNS3. Jadi kaedah pertama, pelajar kena klik pada new template. Jadi akan terpapar satu skrin. Jadi pada skrin ni pelajar perlu pilih pada pilihan pertama, which is install an appliance from GNS3 server. Klik next. Baik, jadi kita nak insert router. Kita cuba untuk insert router Cisco 2691 series. Kita klik install. Pilih pada install the appliance on the GNS3 VM. Baik, di sini dia akan paparkan ada file yang missing untuk Cisco 2691 version ni. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena download dulu file ni. Dekat mana nak download, nanti saya akan bagi link untuk pelajar download iOS untuk Cisco. Jadi saya dah download file ni. Bagaimana kita nak insert file ke dalam GNS3 ni. Klik pada allow custom file. Kemudian klik pada file yang missing tadi. Kita klik pada import. Kemudian cari file tersebutlah yang telah kita download tadi. Klik pada open. Okay, ready to install. Apabila dia klik dia memaparkan status ready to install, jadi kita next sahaja untuk install Cisco 2691. Finish. Okey, jadi kita nampak ada terpapar Cisco 2691 series pada bahagian router. Jadi kalau pelajar nak cuba untuk menggunakannya, boleh tarik saja router tu pada bahagian tengah ni. Jadi begitu juga dengan router-router lain lah. Router dalam series yang berbeza. Baik, jadi bagaimana kalau kita nak connect di antara satu router dengan router yang lain ataupun dengan device yang lain. Jadi kita guna kabel di bawah ni, klik pada router satu, klik pada interface yang nak digunakan dan attach pada router yang berikutnya. Jadi begitu juga yang kita akan buat untuk yang seterusnya lah. Okey, jadi kalau pelajar dapat perhatikan kat sini, interface bagi router 2 tidak mencukupi. Hijau ni maksudnya telah digunakan. Kalau merah ni tidak lagi digunakan. Belum digunakan. Jadi macam mana kita nak tambah slot? Kita right click pada router 2. Dan pada bahagian slot, kita boleh add on ataupun tambah slot pada ruangan adapter ni. Ni untuk local connection. So untuk seperti fast internet ataupun gigabit internet. Dan di bawah ni adalah untuk serial connection. Untuk serial connection. Begitu juga sekiranya kita nak buat pada router yang lain lah. Okay, kemudian kita klik pada
kabel. Dan di sini dia ada dua pilihan, sama ada kita nak connect gunakan serial ataupun connect gunakan internet. Okay. Ini selesai. Kita juga boleh connect daripada router kepada switch lah, pada port yang masih available. Dan sebelum kita nak buat configuration adalah right click pada device dan klik pada config. Kita perlu start ke semua device dulu. Cara nak start, kita klik pada button hijau. Start lah. Okay. Dan seterusnya, sekiranya kita nak paparkan port yang connected antara satu sama lain ni, kita klik pada bahagian ikon yang di atas ni. Jadi dia akan paparkanlah interface yang connected antara satu sama lain. Kemudian sekiranya kita nak configure pada device, kita klik pada device dan klik pada konsol. Jadi dia akan keluar satu skrin paparan yang memaparkan skrin untuk configuration. Jadi kita tunggu sehingga router ni selesai untuk di reboot. Kemudian kita boleh configure seperti biasa. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Baik. Okay. Bagaimana kita nak masukkan PC? Masukkan PC di dalam GNS3. Kaedahnya sama. Kita klik pada new template. Klik pada pilihan option yang pertama. Next. Kemudian kita type Windows lah kat sini. Jadi tiga Windows ni saya dah install. Yang di atas ni adalah Windows XP, Windows 10 dan Windows Server 2016. Jadi pelajar boleh menggunakan sebarang Windows operating system di sini. Kemudian install lah. Dia ada missing file kat sini. Pelajar boleh pilih mana-mana Windows yang pelajar perlukan. Contoh kat sini ada Windows 10, Windows 8 dan Windows 7. Kalau tak ada dia punya operating system, boleh download kat sini. Mengikut kepada size dia lah. Dia ada 3 gig, 10 gig dan sebagainya. Boleh download kat sini. Dan setelah selesai download, pelajar boleh import dan cari Windows yang telah di-download tadilah. Lokasi ni. Kemudian tekan next dan seterusnya selesai. Jadi dalam Windows ni biasanya dia akan gunakan VMware lah. Contohnya saya masukkan satu ni PC saya masukkan satu PC dan saya connect directly pada router 3. Dan apabila saya start pada PC ni, secara automatik akan dipaparkan VMware ni. Dia akan start sekali dengan saya punya Windows 10 kat sini. Windows 10 dia akan loading dan seterusnya. Tapi untuk first time, pelajar kena buat installation dahulu untuk Windows ni. Macam kita install biasa tu lah. Tapi dia akan ambil masa sedikit. Dan pastikan you punya RAM dan prosesor tu tinggi lah. Sebab kalau rendah nanti dia akan slow untuk proses. Baik, jadi setelah selesai kita boleh configure PC ni seperti yang kita buat untuk real device lah.
loading, kita akan masukkan password dan seterusnya. Kiranya nak melakukan apa-apa perubahan pada device, jadi pelajar kena stop dulu device tersebut. Stop dulu. Barulah kita boleh configure untuk tambah slot dan sebagainya. Sekiranya tak stop, tapi pelajar nak tambah slot, jadi dia akan deny lah akses tersebut. Okay, jadi dah selesai. Macam kita boleh configure IP address pada PC ni lah. Kita boleh ping device dan kita boleh configure untuk broadband connection yang lain lah. Okay. Baik. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.